Alright, kita dah sampai. 1 tahun, satu pertanyaan. Let's go. Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Satu lagi, video di mana saya try menjawab persoalan-persoalan di TikTok. Terima kasih kepada Blitz Try X sebab hantar saya akaun ni. Blitz kata, Meka kata, yo, tengok ke akaun ni, jawab semua persoalan dia. And I'm like, alright on. So yeah, ni ada satu akaun yang Blitz kongsikan dengan saya. So jom kita tengok akaun ni dan jawab semua persoalan-persoalan itu. Tapi sebelum tu saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin. Okay, sekarang kita dekat TikTok dan ini adalah video pertama saya nak tengok. Fusion terkuat. Korang tak dengar lagu, but I dengar. Dia fusion ke semua 7 elemental. Okay, I see that. I don't know what to say. Alright, kita dah sampai. 1 tahun, satu pertanyaan. Let's go. Di Bobo Galaxy Story, kenapa Bobo jarang mengucapkan terbaik? Okay, saya faham kenapa dia tanya soalan ni. But at the same time, perlu ke Bobo sentiasa cakap terbaik? Setiap episod kena ada terbaik. Kena ya? I don't think it's necessary. Tak perlu pun. Kan? Bobo ada cakap terbaik kan? Ada cakap 1 ke 2 kali. So, okay lah tu. Kena kita cakap setiap episod ke? Alright, let's go! Dari mana Bobo mendapatkan kuasa elemental tahap kedua pada Bobo Boy Movie 2? Allahu Akbar. Saya tak nak jawab soalan ni tapi saya terpaksa sebab inilah videonya. Video ni saya menjawab persoalan ya. So saya akan jawab dan saya akan cuba terangkan persoalan ini. Saya akan bagi jawapan. Dia tanya kan dari mana Bobo Boy dapat kuasa elemental tahap kedua masa movie 2. So saya nak terangkan macam mana Bobo Boy tiba-tiba ada kuasa tahap kedua. Jawapan dia agak panjang sebab dia bermula daripada Bobo Boy movie 1. Dalam Bobo Boy movie 1, masa perlawanan climax Bobo Boy lawan Borara, Bobo Boy ada gunakan kuasa pecah 7. Kuasa pecah 7 tu buatkan Bobo Boy punya jam kuasa rosak. Okay, so bila jam kuasa tu rosak, benda tu diperbaiki semula. Tapi kali ni Autobot cakap Bobo Boy tak boleh guna kuasa tahap kedua selagi Bobo Boy tak dapat kuasa tahap 1 untuk kesemua 7 elemental. Okay, so Bobo Boy memang dapat je jam, dia terus boleh guna kuasa tanah, kuasa petir dengan kuasa angin. Lepas tu Bobo Boy secara perlahan dapatkan semula kuasa yang lain. Bila dah ada cukup 7 kuasa elemental, barulah Bobo Boy boleh gunakan kuasa tahap kedua. Okey, ini adalah kronologi Bobo Boy punya kuasa. Apa yang Bobo Boy punya kuasa yang Bobo Boy dapat dalam Bobo Boy Galaxy musim 1. Mula-mula pada awal-awal musim 1, kita dapat tengok Bobo Boy dapat semula kuasa daun. Selepas kuasa daun, dapat kuasa api. Lepas tu, kalau korang lupa, Bobo Boy ada lawan dengan satu villain, nama dia Juggernaut. Masa lawan Juggernaut tu, kita nampak Bobo Boy struggle untuk gunakan kuasa Halilintar. Sebab itulah, masa Halilintar lawan Juggernaut tu, Halilintar tak boleh stable. Halilintar, sekejap Halilintar, sekejap Bobo Boy kan. Dia macam terkeluar masuk. Itu sebabnya masa tu, jam Bobo Boy masih belum stabil. Masa tu, Bobo Boy masih tidak boleh gunakan kuasa tahap kedua sebab Bobo Boy belum kumpul ke semua kuasa elemental yang lain. Masa tu belum ada air, belum ada cahaya. Jadi Bobo Boy tak boleh gunakan kuasa tahap kedua. Monster dah tunjukkan salah Monster. Monster ni untuk awak, untuk Monster. Monster tak beritahu. Kalau beritahu pun cara sangat soft. Untuk adik-adik kita ni Monster, kena bagi tahu straight to the face. Cakap je. Sebiji keluar kan. Ini sebab Monster tak bagi tahu sebiji. Mereka wow ada Halilintar tapi mereka tak faham apa yang sebenarnya Monster cuba tunjukkan. Lepas tu, Bobo Boy dapat kuasa air masa lawan dengan Rotaroka. Dan akhirnya masa lawan dengan Vargoba, Bobo Boy dapat kuasa cahaya. So, bila Bobo Boy gunakan kuasa cahaya, kat situ Bobo Boy dah complete 7 elemental. Dan selepas dapat 7 elemental, kita dah tahulah masa tu Bobo Boy dah boleh gunakan kesemua kuasa elemental tahap kedua. Kali ni jam kuasa Bobo Boy dah takkan terkeluar macam dengan Halilintar. Sebab itulah lepas tu kita nampak pada episod akhir Bobo Boy gunakan kuasa solar tanpa sebarang masalah sebab masa tu Bobo Boy dah ada 7 kuasa elemental
tahap 1, lepas Bobo Boy dah dapat 77 elemental tahap 1, Bobo Boy automatic terus boleh guna ke semua kuasa tahap kedua. Sebab Bobo Boy tahu macam mana nak guna kuasa tahap kedua. Ada faham? Yes, confirm korang faham sekarang. Tolonglah fahamkan. Okay, Bobo Boy kena dapat dulu kuasa elemental tahap 1, barulah Bobo Boy boleh guna tahap kedua dengan lebih stabil. Selepas Bobo Boy dapat kuasa cahaya, kuasa terakhir, barulah Bobo Boy gunakan kuasa solar. Nampak tak? Solar tak ada masalah sebab masa tu dah dapat 77 kuasa elemental tahap 1. So, pada akhir Bobo Boy Galaxy Musim 1, kita dah sepatutnya tahu yang Bobo Boy boleh gunakan kuasa solar, kuasa gempa, semua kuasa tahap kedua. Sebab Bobo Boy dah completekan tahap yang 1, tahap pertama. Okay? Faham tak? Okay. Daripada mana Bobo Boy dapat kuasa tahap kedua? Daripada situ. Daripada Bobo Boy Galaxy Musim 1 lagi kita dah ada jawapan. Okay, sepatutnya benda ni bukan lagi persoalan. Korang boleh deduce sendiri, tapi itulah dia. Korang tak boleh fikir sejauh tu. Monster pula tak beritahu. Jadilah hal ni. Abang harap korang faham. Okay? Kalau korang tak faham juga, bak kata orang Azerbaijan, I don't know what Jono. Pakai balik headphone sebab kita nak pergi ke video seterusnya. 1 abad 1 fakta. Astaghfirullahaladzim. Siapa bagi tahu kau, dik? Keris peti dah tak ada, dik. Kita kena buka balik. Baru pakai. Keris peti adalah, tapi dengan peti lah. Bobo Boy tak guna kuasa peti, so tak adalah peti. Tak adalah keris peti. Faham tak? Keris peti ada lagi. Siapa cakap tak ada? Keris peti ada lagi kalau Bobo Boy gunakan kuasa peti. Tapi saya nak tanya awak, kalau awak ada satu... Okay, abang nak bagi korang satu perumpamaan. Harap korang boleh faham. Okay, korang boleh faham. Okay, let's say korang ada botol. Okay, korang ada botol. Lepas tu korang dapat lagi satu botol. Botol besar dengan botol kecil. Okay, alright. Dua-dua ni, mula-mula ni je korang ada. Lepas tu korang ada ni. Dan sekarang ni, korang tahu dua-dua ni percuma. Korang boleh pilih dapat ni atau pilih pakai ni. Okay, korang nak bawa pergi sekolah pakai botol kecil atau botol besar. Korang boleh pilih. Okay, dan korang suka minum air dan biasanya korang minum air memang banyak. Okay? So, adakah korang akan ambil botol ni? Tak kan? Korang akan ambil botol ni. Korang akan ambil botol ni sebab botol ni lebih banyak dan boleh tahan daripada pagi sampai petang dekat sekolah. Macam itulah juga Bobo Boy. Bobo Boy ada kuasa peti. Tapi Bobo Boy juga boleh guna kuasa halilintar. So Bobo Boy gunalah kuasa halilintar. Tapi tak bermakna peti tak ada. Peti ada, Bobo Boy letak kat rumah. Bila Bobo Boy perlukan, Bobo Boy keluarkanlah kuasa peti. Tapi Bobo tak perlukan. Bobo Boy pakai ni je. Bobo pakai kuasa peti yang sikit. Biar pakai kuasa halilintar yang besar. Nanti bila Bobo Boy dah boleh kawal kuasa tahap ketiga, Bobo dah ada kuasa Voltra. Sama juga. Ini jadi halilintar. Ini jadi Voltra. Faham? Buat apa Bobo Boy guna lagi kuasa halilintar? Lebih baik guna Voltra. Itulah dia. Faham tak? So peti ada lagi. Cuma peti ni tak digunakan. Bobo Boy guna yang besar, yang lebih kuat. Kalau tak faham juga, I don't know what Jono jatuh. I don't know what Jono. Bak kata orang Azerbaijan. Alright, seterusnya. 30 tahun, satu pernyataan. Di mana ke kuasa penembus PFL? Okay, this is actually a legit question lah. Kuasa Feng ni pergi mana? Bukannya Mas tu rosak ke? Mas tu rosak kan? So, maybe ada, tapi dengan Kaizo lah. Dengan Kaizo. Okay? Bobo Boy, dia dah join Bobo Boy. So, dia dah tak pakai mask macam Kaizo. So, kuasa tu pada Kaizo. Kaizo dia bagi pada orang lain. Okay? Sebab diorang tak boleh guna dua kuasa dalam satu masa. Buat apa Feng nak pakai dua-dua kuasa? Satu cukup. So, korang bayangkan benda tu pada Kaizo. Okay? Kaizo dah bagi orang lain ke? Kaizo simpan ke? Terpulang lah. Wallahualam. Ataupun dalam bahasa Azerbaijan, I don't know. What Jono. Seterusnya, satu hari satu pertanyaan. Kenapa Bobo Boy Sorry tidak memakai kacamata seperti solar? Sebab boleh, dik. 5 hari satu pertanyaan. Kenapa baju mereka bertiga berbeza-beza? Orang ni jawab, dia terserah monster lah. Aku buka lagi. Panas. Korang, benda ni pun nak tanya ke? Dia ada dua jawapan. Satu, sebab boleh, dik. Yang kedua, bak kata orang Azerbaijan, I don't know what Jono. Okey lah. Kita bagi satu jawapan. Sebenarnya benda ni pernah dibincangkan oleh kawan saya, Reproy. Kalau tengok pakaian masing-masing, diorang ikut diorang punya tema tau. Okay, bukan ikut diorang punya elemental, but lebih kepada diorang punya
perangai tu, diorang punya main emosi tu. Kalau untuk siapa ni, untuk Solar, pakaian dia macam pakaian researcher. Pakaian dia macam pakaian seorang orang yang sedang macam saintis-saintis yang masuk hutan. Okay, dia pakai pakaian yang seluar yang banyak poket. Okay, baju dia ada bow tie. Dan benda tu macam untuk orang-orang yang bijaksana lah, orang-orang research yang masuk wayang masuk hutan untuk pengkaji yang dia masuk, ahli ilmuwan lah yang masuk hutan lah, pakaian dia macam tu. Kalau macam Duri pula, pakaian dia lebih ke arah macam explorer. Okay, dia ada macam poket dekat depan tu untuk barang-barang, untuk pisau ke apa. Dia macam style explorer. Kalau korang tengok Gempa kan pakai macam pakaian pengakap. So Gempa ni macam orang yang bertanggungjawab, so dia macam pakai pengakap, dia scout. Macam tu. Dia ikut dia punya perangai, lebih kepada dia punya itulah emosi utama dia orang. Macam itulah jawapan dia. Kalau korang nak jawapan daripada saya, itulah jawapan dia. Tapi sebenarnya saya pun tak tahu. Okay, sekali lagi, bak kata orang Azerbaijan, bandai, bagus. Okay, jom kita move on. Kita pergi ke yang terakhir maybe. 5,000 tahun satu pertanyaan. Di manakah jam tangan Bobo Boy Gempa? Untuk yang ni saya tak tahu jawapan dia, tapi apa yang saya boleh cakap, saya bayangkan Bobo Boy jam tangan dia atas tangan dia. Ni macam jam lah ya. Kuasa gempa kat luar. So jam tu ada, cuma kat atas tangan dia. Kuasa gempa tu di luar lah. Itulah pandangan saya, teori saya. Saya pun tak tahu betul ke tidak. Okay, bak kata orang Azerbaijan. 1,000 tahun satu pertanyaan. Bagaimana Adudu bisa menemukan Powersphera? What? Okay, bagaimanakah Adudu bisa menemukan Powersphera Octobot? Okay, soalan ni sebenarnya actually quite legit, and this will be the last one. Ini adalah soalan terakhir saya akan jawab hari ni. Okay, soalan ni agak legit, so saya kena buka. Bagaimana Adudu bisa menemukan Powersphera? Sebenarnya kita tahu macam mana Adudu boleh dapat Octobot, tapi kita tak nampak lagi Adudu dapat Octobot tu. Cuma kita dah tahulah permulaan cerita tu. Pada penghujung Megamato movie, kita nampak yang basically Amato order Octobot untuk hantar ke Bobo Boy, tapi Adudu somehow yang akan sabotage. Kita tak tahu Adudu sabotage sebab Adudu sabotage ataupun ada orang tolong Adudu untuk sabotage. Kita pun tak faham kat situ. Jawapan, sebenar-benar jawapan tu kita kena tunggu lama sikit. Tapi kita tahulah, kita sepatutnya dah boleh fikir Adudu dapat Octobot sebab apa yang kita nampak pada penghujung filem Megamato tu. Okay, bila kita dapat jawapan yang sebenar-benarnya, mungkin selepas adik ni pandai mengeja lah. Mungkin selepas H2 pindah semula ke rumah sebenar dia, sebelah pi kecil lah. Sebab dia sedar diri sikit, dia tu kecil lagi. Sibuk nak bercinta je kerja. Sekolah, homework tak settle, nak bercinta je kerja. Belajar tak pandai, nak bercinta je kerja. Sibuk nak pi besar. Pi kecil tak settle lagi. Okey lah, itu je jawapan saya. Wallahualam, saya tak tahu betul ke tidak. Okay, saya tak tahu kalau apa yang saya cakap ni salah ke betul. So yeah, with that I would say bak kata orang Azerbaijan. I don't know what John know. Alright, itu je untuk video kali ni. Lepas ni saya dah ada account ni, so insyaAllah lepas ni saya boleh buat lagi menjawab persoalan-persoalan daripada this account. Kita tengok macam mana next time lah. Buat masa ni, ini je lah video ni. Terima kasih kepada Mecha Blitz Strike X sebab bagi saya account ni. Kalau ada lagi video-video pelik-pelik macam ni, boleh tag saya di TikTok ataupun di YouTube ke, mana-mana tak kisah, Instagram ke. Kalau saya jumpa, kalau saya rajin, saya save, nanti kita buat video akan datang. Kita jawab persoalan-persoalan pelik-pelik yang korang ada. Okay, alright, itu saja untuk video kali ni. Thank you so much. Kita jumpa di masa akan datang. Bak kata orang daripada jauh barat. Assalamualaikum. Bye-bye.